Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada sesi yang kedua ini akan meneruskan daurah bagi bacaan kitab Risalatus Shaum baina syari'ati wal haqiqah. Kita masuk kepada rukun-rukunnya. Baik. Kena muka surat yang ke-14. Ambil tisu tu. Dalam PDF muka surat 12. Dalam PDF muka surat 12. Sah niat puasa sunat jika dilakukan sebelum tergelincir matahari dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini bagi puasa sunat sah kalau diniatkan sebelum tergelincir matahari, tapi dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jika seseorang itu terlupa menghadirkan niat pada waktu malam dan fajar subuh telah terbit, maka tidak dikira padanya hari tersebut, tetapi wajib ke atasnya al-imsak, yakni menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan ketika puasa, kerana menghormati waktu, dan wajib ke atasnya qada bagi hari tersebut setelah Ramadan. Tamam? Jadi jika seorang tadi lupa menghadirkan niat pada waktu malam Ramadan dan kemudian fajar subuh dah terbit, maka puasa pada hari tersebut tidak dikira dan wajib bagi orang tersebut imsak. Walaupun dia tidak dikira berpuasa, wajib bagi dia untuk qada, dan wajib juga bagi dia menahan diri daripada makan. Kalau makan pada waktu tersebut hukumnya haram. Maksudnya berdosa kalau dia makan walaupun dia sebenarnya tidak puasa. Wajib baginya imsak, menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan ketika puasa kerana menghormati waktu. Kerana dihormatil waktu, kerana waktu itu waktu puasa, waktu Ramadan. Dan wajib baginya menggantikan semula puasa tersebut pada hari setelah Ramadan. Itu niat ini penting. Nanti kita akan tengok masalah kita nak niat tadi, boleh tak kita nak taklid dengan mazhab yang lain dan sebagainya. Siapa yang baginya qada puasa pada hari-hari Ramadan tetapi dia sengaja melewat-lewatkannya sehingga masuk Ramadan yang seterusnya, maka hukumnya adalah haram dan wajib baginya fidyah, iaitu 1 mud, yakni secupak bagi setiap 1 hari. Fidyah itu akan digandakan jika tahunnya bertambah. Dengan siapa yang sengaja melambat-lambatkan, tidak ada apa-apa urusan, tidak ada sebab apa-apa, dilambat-lambatkan urusan qada tersebut sehingga masuknya Ramadan yang akan datang, maka dia tak selesai lagi qada tersebut, hukumnya adalah haram dan berdosa hukum. Boleh? Dan rukun yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ada sebahagian ulama meletakkan rukun puasa termasuk di antara rukun puasa apa dia? As-shaim. Ini orang yang berpuasa. Kenapa diletakkan rukun puasa as-shaim? Ini orang yang berpuasa, kerana puasa ini sifatnya adami. Kerana kita nak tunjuk tak boleh, melainkan kepada zatis shaim. Kepada orang yang berpuasa yang boleh kita tunjuk puasa tersebut. Sebab puasa tak boleh ditunjuk. Beza dengan solat.
salat sifatnya wujudi. Ya, kerana kita boleh ta'akul wujudnya salat bidunil musalli. Faham tak? Macam mana? Contohnya kita kata kalau disebut rukun solat antaranya berdiri kemudian baca al-Fatihah, kemudian kita boleh ta'akul benda tersebut. So ada baca Fatihah, ada berdiri. Walaupun berdiri itu kepada orang, tapi kita boleh gambarkan berdiri tersebut. Lepas tu rokok, lepas tu sujud dan sebagainya, itu kita boleh gambarkan. Apa? Berbeza dengan puasa. Manakala puasa adami, kerana kita tidak boleh gambar puasa melainkan dengan adanya orang yang puasa. Betul? Boleh kita gambarkan puasa tanpa ada zat orang yang berpuasa tak? Boleh. Lepas tu sebahagian ulama mengira as-saim termasuk rukun dalam puasa. Tapi sebahagian ulama kata tak. Nah, cukup sebut kata orang panggil apa? Niat puasa, dan kemudian yang kedua meninggalkan, ni masuk yang kedua. Rukun yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Itu rukun yang kedua bagi puasa. Jadi niat, kemudian yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Terdapat 11 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, masuk sesuatu ain, yakni perkara daripada bahagian rongga terbuka yang menyampaikan ke perut, seperti otak, bahagian dalam tekak, telinga, perut dan ihlil. Ihlil maknanya apa dia? Sama ada lubang kencing ataupun lubang susu yang terdapat pada buah dada. Ini disebutkan di dalam Misbah Al-Munir. Ini maksud bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk sesuatu. Jadi kalau ringkasan bagi orang panggil perkara yang membatalkan puasa, ringkasannya apa dia? Duqulud dakhil, khuruju kharijin bisabab, yang ketiga al-jima'. Itu. Ada 3 yang membatalkan puasa ni. Daripada 11 perkara ni boleh sebut 3. Duqulud dakhil, khuruju kharijin bisabab, jadi masuk sesuatu dan juga keluar sesuatu dengan sebab, dan juga jima'. Kita akan tengok sesuatu. Cuma itu secara ringkas. Tafsilnya 11 ni. Jika kahak yang mengalir daripada kepala atau dada sampai pada had zahir di bahagian mulut, iaitu makhraj kha'. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama pada perbahasan berkenaan dengan had zahir. Had zahir ni di mana? Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu bahawa makhraj huruf ha adalah termasuk had zahir, bukan kha, ha, bagi al-Imam An-Nawawi. Maka terbatal puasa jika seorang tertelan kahak setelah ianya sampai pada makhraj al-ha. Manakala di sisi al-Imam Rafi'i ianya termasuk had batin, maka tidak batal jika menelannya. Macam mana kita nak tahu ha dengan kha? Kha dia lebih atas sikit daripada ha. Imam Rafi'i kata ha ni termasuk had batin dah. Jadi kalau nak tahu tentang makhraj, letak hamzah depan. Di belakang sikit. Dengan depan lagi. Mana? Jadi lebih daripada had tersebut, maka itu dipanggil melebihi had zahir. Boleh? Jadi kata di sini, jika kahak yang mengalir daripada kepala atau dada sampai pada had zahir di bahagian mulut, iaitu makhrajul kha'. Jadi itu had zahir tu. Jadi kalau kahak tadi turun daripada kepala, kemudian sampai pada had zahir, kemudian ianya kembali masuk ke dalam rongga. Dia dah sampai ke had zahir, kemudian masuk balik ke dalam rongga perut, sedang ia mampu untuk mengeluarkannya, maka puasanya terbatal. Puasanya terbatal.
Imam Nawawi kata sampai makhraj ha. Tapi Imam Rafiq kata dia itu orang panggil apa, dah termasuk dalam had batin. Ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Namun jika dia tidak mampu untuk mengeluarkan kahak tersebut, maka puasanya tidak terbatal. Baik, yang kedua, persetubuhan iaitu memasukkan seluruh hasyafah, yakni kepala kemaluan, di dalam lubang kemaluan faraj atau dubur, sama ada manusia atau binatang dengan sengaja. Ini jima'. Dan jima' ni umum, sama ada dengan manusia ataupun dengan binatang. Boleh. Kita ada lagi atas tu. Atas tu ada lagi kitab Ustaz ni. Tu Risalah Saum. Tu. Atas ni lagi. Tu. Tak ada kan dia? Yang Kak Umi punya. Tak ada. Ustaz tak ingat tahu. Ini Ustaz punya sebab Ustaz memang dah ada tobik dah. Belakang-belakang tak ada. Ada tak? Bukan? Bukan tak? Baik. Tamam. Baik. Jadi dua perkara dah yang membatalkan puasa. Yang ketiga, keluar mani sama ada dengan onani, bukan aunani, nah. Saya baca aunani ni nama orang pula. Keluar mani sama ada dengan onani atau bersentuhan. Sama ada dengan onani ataupun bersentuhan. Pada permasalahan ini, perinciannya seperti berikut. Baik, keluar mani disebabkan onani adalah membatalkan puasa secara mutlak. Baik. Manakala keluar mani disebabkan sentuhan, al-lamsu pula, jika ianya berlaku disebabkan bersentuhan dengan bukan mahramnya, seperti isteri dan ajnabiyah, maka puasanya tidak terbatal. Melainkan sentuhan itu berlaku tanpa berlapik, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Dari keluar mani kalau disebabkan kerana al-lams, sentuhan, ataupun disebut dengan mubasyarah dipanggil. Al-lamsu ataupun al-mu'anaqah, berpelukan dan sebagainya. Jadi kalau berlaku tadi disebabkan kerana bersentuhan dengan bukan mahram, seperti isterinya atau ajnabiyah, maka puasanya tidak terbatal, melainkan sentuhan itu berlaku tanpa berlapik, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Jadi kalau sentuhan tadi berlaku tidak berlapik, maka akan batal. Syarat dia berlapik je. Syahwat ataupun tidak, itu tidak disyaratkan. Kalau dia tersentuh isteri dia, keluar air mani, syahwat, tapi tangan dia berlapik. Dan juga sentuhan pada badan isteri pun berlapik juga. Maka pada waktu tersebut tidak batal puasa. Kerana dia mazim, tempat tersebut memang tempat syahwat pun keluar kan, macam tu. Namun jika ianya berlaku disebabkan bersentuhan dengan mahramnya, seperti adik kandung perempuan ataupun ibunya, maka batal puasanya jika bersyahwat dan tidak berlapik. Kalau dia bersyahwat dan tidak berlapik, maka akan batal puasanya. Kalau dia sentuh dengan mahramnya. Karena dia dihukum macam apa ni? Orang panggil apa? Suatu yang di luar daripada tabi'i. Yang ketiga, jika keluar mani disebabkan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak menimbulkan syahwat secara tabiat. Tabiat manusia yang yang mempunyai tabiat yang salimah, ini yang sejahtera, biasanya tidak akan keluar mani. Tapi ini keluar mani disebabkan kerana menyentuh sesuatu yang di luar daripada tabi'i manusia, seperti menyentuh amrat. Disentuh budak lelaki yang mana tidak masih lagi tidak berjambang, tidak berjanggut, kemudian keluar air mani,
maka tidak batal puasanya secara mutlak. Secara mutlak maksudnya sebab apa? Sama ada berlapik ataupun tidak, dan sama ada bersyahwat ataupun tidak. Apa? Dia sentuh pondan kan? Ya. Sentuh pokok tu, bagi salam, lepas tu peluk-peluk sikit. Peluk-peluk tu keluar air mani terus. Nah, pondan tu segak daripada bini dia, contoh. Pondan make up kan. Yang sebut nama orang tak boleh. Siapa dia? Tak tahu, Allah Alam. Bersentuh tu, maka keluar air mani. Sama ada dia bersyahwat ataupun tidak, berlapik ataupun tidak, batal puasa pada waktu tersebut tidak batal. Nah. Tamam. Begitu juga tadi kita perinci balik lagi. Sabar. Kita baca dulu. Jadi dia ada 3 lah ni. Menyentuh ni yang batal secara mutlak, sama ada berlapik, bersyahwat, tidak bersyahwat. Tu mutlak tu maksud dia. Apa dia? Onani. Istimna akan batal. Kerana istimna maknanya talabu al-imna. Yani dia memaksa untuk dikeluarkan mani. Faham? Sama ada dengan tangan isterinya ataupun dengan tangannya sendiri ataupun dengan alat dan sebagainya, maka batal puasa. Kerana istimna. Kerana tu dia memang nak keluarkan mani. Faham? Dia memang sengaja nak keluarkan mani. Berbeza dengan keluar air mani ketika mana berlaku perkara yang disebutkan tadi. Jadi contohnya dia sentuh isterinya ataupun bukan mahramnya, anak darah siapa ke ataupun rakan sekerja dia, sentuh-sentuh tu dia bukan nak keluarkan air mani dengan sentuhan tersebut. Tu sentuh, tiba-tiba keluar air mani. Bila keluar air mani pada waktu tersebut batal kalau tidak berlapik. Kalau berlapik batal tak? Tidak batal. Manakala kalau dia menyentuh mahramnya, adik kandung dia, ibu je, kakaknya, maka pada waktu tersebut tiba-tiba keluar air mani. Batal tak puasa dia? Batal kalau apa? Syaratnya mesti bersyahwat. Dia bersyahwat dan kemudian tidak berlapik. Ada 2 syarat tu. Dan kemudian kalau kata dia sentuh pula yang tabiatnya, yang orang yang mempunyai tabiat yang salimah, itu tidak akan keluar mani. Tiba-tiba dia sentuh dan keluar mani. Contoh seperti amrat, ataupun dia sentuh orang lelaki yang lain, orang lelaki tabiat apa kan, bersentuh binatang, tengok keluar air mani, maka pada waktu tersebut tidak akan batal secara mutlak. Tidak akan batal secara mutlak, sama ada dia berlapik ataupun tidak. Begitu juga tidak batal puasa jika mani itu keluar sendiri atau disebabkan mimpi, atau keluar mani disebabkan pandangan mata dan mainan fikiran, yakni berkhayal. Jadi kalau kata batal tak puasa kalau orang yang keluar mani dengan sendiri ataupun disebabkan kerana mimpi. Mimpi tidak batal. Ataupun kerana keluar disebabkan kerana dia melihat. Melihat pandangan tersebut dengan dia lihat, dan kemudian mainan fikiran, yakni berkhayal. Melihat ni maksudnya dengan melihat sekali saja. Tapi kalau dia takrar, dia melihat berulang-ulang sehingga pada waktu tersebut teringin nak bagi keluar, maka batal waktu tu. Tengok cerita lucah ke waktu siang hari Ramadan, maka kemudian terkeluar air mani, maka pada waktu tersebut batal puasanya. Baik, namun jika adat kebiasaannya keluar mani disebabkan pandangan mata dan fikiran, maka batal puasanya. Memang kalau adatnya macam tu, biasa, dia kalau tengok saja pun dah keluar air mani walaupun dia tak sentuh. Ataupun kalau dia duduk fikir, dalam fikiran dia akan keluar air mani, maka pada waktu tersebut batal puasanya disebabkan kerana mata dan juga pandangan dan juga kerana fikiran tersebut. Tamam? Baik. Tadi itu yang kita ringkaskan daripada perbahasan berkenaan dengan khurujul mani bisababil mubasyarah. Khurujul mani tadi bisababil mubasyarah, tadi dia ada 2 bahagian lah sekarang ni. Jadi kalau kita buat macam ni lah. Mana dia ni lah. Tengok. Kan dia tak lah. Tu ambil tu.
Okey. Jadi kalau kita buat macam ni, dia punya bahagian ya. Kalau dia ada masalah berkenaan dengan keluar air mani ni. Istimna maksudnya secara zahir, secara mutlak membatalkan puasa. Istimna. Baik, kalau kata lain daripada istimna, maksudnya mubasyarah. Jadi yang contoh pembahagian tadi kita bagi tu mubasyarah maksudnya. Al-lams maksudnya. Lams ni maksudnya mubasyarah. Jadi bukan lams saja. Qublah, cium, termasuk juga dengan mudaja'ah, iaitu kita berbaring dengan dia, kata kita peluk dia dan sebagainya. Mu'anaqah lah. Mudaja'ah ni maksudnya tidur sekali, kita berbaring. Okey, kalau kata mubasyarah, okey, kita buat macam ni lah, mim lah. Baiklah. Ada satu lagi. Okey. Okey, jadi kita bahagi dua lah. Yang pertama, tashtahihi at-tiba' salimah. Nampak tak punya ringkas sampai tengok balik tak faham tu. Jadi kena mengaji baru faham. Tashtahihi tiba' salimah. Nampak tak? Yang kedua, la. Yani la tashtahihi tiba' salimah. Maksudnya yang mubasyarah ni, mubasyarah termasuk pada lamsu, no? Lagi pada qublah dengan mu'anaqah ataupun mudaja'ah. Sama? Jadi dia bagi dua lah. Sama ada yang mubasyarah ni, sama ada yang memang mubasyarah dengan seorang yang biasanya kita akan bersyahwat dengan dia, ataupun yang tabi'ah salimah tidak akan bersyahwat dengannya. Baik, tengok yang ni dulu, yang tashtahihi tiba' as-salimah. Dia ada dua bahagian. Tashtahihi tiba' salimah sama ada kepada muharram ataupun yang bukan muharram, kepada mahram, nah, bukan muhrim lah. Mahram dengan ghair mahram. Jadi mahram dengan ghair mahram. Boleh. Mahram pula terbahagi kepada dua. Kita bahagi dua. Sama ada kita sentuh tadi dengan syahwah ataupun dengan ni syahwah, atau yang kedua bila syahwah. Okay. Ghair mahram pula sama juga. Tak. Yang bahagian kedua ni, baik, kalau kata mahram, kita ambil dulu hak mahram dulu. Mahram dan dengan keadaan bersyahwah. Bersyahwah pula biduni hail. Syahwah biduni hail. Ni, syahwah biduni hail, tanpa ada pelapik. Syahwah biduni hail aftara. Yang ni buka puasa. Batal. Kalau bersyahwat dan tidak berlapik. Dengan apa? Dengan mahram. Manakala tidak bersyahwah, dia tak bersyahwah, wa bihail, dan juga hail, bihail, maka hukumnya la yuftir. Tamam? Baik. Ghair mahram pula pun bahagi dua juga. Ghair mahram dia ada bahagi dua. Sama ada hail, nampak tak? Ataupun biduni hail. Bagi yang bukan mahram, kalau kita sentuh dia tanpa lapik, kalau berlapik, kalau dengan keadaan berlapik, hail berlapik, maka tidak akan terbuka puasa mutlaqan. Yani la yuftiru mutlaqan. Mutlaqan makna dia apa dia? Sama ada syahwat ataupun tidak bersyahwat. Itu maksud mutlak. Sama? Sama ada bersyahwat ataupun tidak bersyahwat. Manakala tidak berlapik pula ketika menyentuh yang bukan mahram, maka yuftiru mutlaqan. Ya, yuftir mutlaqan. Mutlaqan maksudnya apa dia? Sama ada bisyahwah ataupun bighairi syahwah. Faham? Nah. Nampak tak pembahagian? Faham tak?
Jadi kalau mubasyarah, al-lamsu, qublah, mudaja'ah, mu'anaqah, dengan yang tashtahi tiba' as-salimah, yang tabiat seorang tersebut yang sejahtera biasanya akan bersyahwat ketika mana menyentuh perkara tersebut. Contohnya mahram kita, umpamanya isteri adik kita ke yang perempuan, kakak kita ke yang perempuan, ataupun ibu kita ke, ya. Dan kemudian bersyahwat, kita menyentuh mereka dengan bersyahwat tapi tidak berlapik, maka buka puasa, batal puasa. Maksudnya bukan bersyahwat tu dia batal puasa, bersyahwat dan kemudian keluar air mani lah ni. Ini masalah keluar air mani ni. Saya hidup, kalau sentuh ke bersyahwat batal terus puasa. Sama. Ini masalah keluar air mani. Jadi kalau kata dia tersentuh, bersyahwat dan kemudian tak berlapik, keluar air mani, batal puasa. Tak bersyahwat dan juga berlapik, maka tidak batal puasa. Manakala yang ghair mahram, yang bukan mahram pula, kalau berlapik, kalau kita sentuh berlapik, keluar air mani, maka tidak membatalkan puasa secara mutlak, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Tidak berlapik, sentuh yang bukan mahram, maka dia tidak membatalkan puasa secara mutlak kalau keluar air mani, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Waktu mutlaqan tu maksud dia apa dia? Sama ada bisyahwatin aw la. Tamam? Manakala yang kedua ni, yang la tashtahi tiba' salimah, menyentuh yang sesuatu yang biasanya orang yang ada tabiat yang sejahtera, dia tak akan keluar, tak akan bersyahwat. Sentuh amrad, sentuh apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sentuh pondan. Baik, siapa tiba' salimah tersebut? Siapa tiba' salimah tadi? Macam Imam Syafi'i. Orang yang macam Imam Syafi'i kalau sentuh, biasanya dia tak akan jadi, tu tiba' salimah lah tu. Orang-orang yang tabiatnya adalah tabiat yang sejahtera. Baik. Jadi kalau mereka menyentuh tadi, biasanya tidak akan menimbulkan syahwat dengan perkara tersebut. Maka pada waktu tu la yuftiru bil inzali mutlaqan. Kalau menyentuh yang ni, tidak la yuftir mutlaqan. Tamam? Boleh. Jadi tidak akan buka puasa mutlaqan. Sama ada syahwah ke tidak ke, hail ke tidak hail ke, tidak ada masalah. Boleh? Jelas ni? Kang? Alhamdulillah. Nanti pembahasan ni kena diberi faham yang jelas. Baik, kita ulang ringkas. Dalam bab berkenaan dengan perkara ni, mubasyarah, al-lamsu, qublah. Lamsu berarti sentuh. Lams mesti dua pihak. Lam takkan berlaku seorang-seorang. Lams dia akan berlaku dua pihak. Menyentuh dan disentuh. Beza dengan mas. Mas seorang-seorang boleh jadi. Bukan Mas Joko. Mas Joko tu lain. Mas. Mas ni maksudnya kita menyentuh. Lepas tu kemaluan, menyentuh kemaluan dipanggil al-mas. Baik, jadi kalau kata kita bahagikan mubasyarah ni, ingat keluar mani. Ni masalah keluar mani. Keluar mani dengan istimna, maksudnya dengan onani. Sama ada lelaki ataupun wanita beronani, keluar mani sebab dia nak mengeluarkan air mani, maka batal mutlaqan. Sama ada dia beronani tadi bihail, sama ada dengan berlapik ataupun tidak, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Dia kata saya keluar mani tak ada syahwat pun. Padahal air mani keluar ketika syahwatnya memuncak. Dia tak ada perasaan, mungkin kerana selalu sangat, maka sampai tak ada perasaan apa dah. Dia sampai macam tu, tetap batal puasanya kerana dia talab khurujil mani, kerana dia meminta untuk keluar air mani, dia melakukan perbuatan untuk mengeluarkan air mani. Itu batal mutlaqan. Sekarang ni yang kedua, al-lamsu. Kalau menyentuh, ini yang dibahagikan. Siapa yang kita sentuh tadi? Yang kita sentuh tadi ataupun yang kita mubasyarah tersebut dengan yang
bersyahwat secara tabi'inya kalau kita sentuh, ataupun yang tidak. Yang tidak bersyahwat secara tabi'i, kalau kita sentuh seperti amrat, ataupun kepada binatang, ataupun dinding, ada orang sentuh dinding jadi bersyahwat. Nah, tibak salimah tak akan berlaku benda tersebut. Tapi orang yang tibaknya ghairi salimah, tu yang kahwin dengan menara Eiffel. Tengok ada Mak Saleh tu orang buat berkahwin dengan menara Eiffel, dekat bawah menara Eiffel, lepas tu buat kenduri kahwin. Katanya kahwin dengan apa? Kahwin dengan menara. Sebab apa ni, duduk tengok menara tu jadi syahwat tu, gila babi apa. Atau lagi sakan pada online lagi tu. Dengan menara Eiffel kahwin. Kahwin dengan bini dia mati dah, dengan mayat. Baik. Jadi yang tidak bersyahwat secara tabiatnya, manusia biasa tidak akan bersyahwat. Kalau menyentuhnya keluar mani, maka apa hukumnya puasa tersebut? Tidak batal mutlaqan. Tidak batal mutlaqan. Boleh? Jadi kalau tersentuh pondan, keluar air mani. Tersentuh keluar air mani, macam mana? Batal tak puasa kita? Maka tidak batal kata ulama. Kerana apa? Kerana dia la tashtahi tibak salimah. Tidak batal mutlaqan maksudnya walaupun tidak berlapik. Berlapik ataupun tidak, bersyahwat ataupun tidak. Baik. Manakala yang disentuh, itu dah bahagian satu. Bahagian dua, yang disentuh tadi ni tashtahihi tibak salimah. Biasanya orang yang ada tabiat yang sejahtera bersyahwat dengan perkara tersebut. Contohnya menyentuh mahramnya. Ini yang bahagian pertama, mahramnya. Mahramnya tadi ibunya, adiknya, kakaknya. Bila disentuh, kalau bersyahwat dan tidak ada lapik, maka batal puasa. Boleh? Tidak ada lapik. Tapi kalau kata tidak bersyahwat dan berlapik, maka tidak batal puasanya tersebut. Tidak bersyahwat dan kemudian tidak dan keadaan berlapik. Baik. Jadi penting sekarang ni bagi mahram adalah lapik. Faham tak? Itu kalau kata bila syahwah dan bihail tidak membatalkan, kan? Dan kemudian kalau bersyahwat dan tidak berlapik, batal puasa. Kalau bukan mahram pula, tengok kepada lapik. Kalau berlapik, maka tidak batal secara mutlak, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Kalau tidak berlapik, maka batal secara mutlak, iaitu sama ada bersyahwat ataupun tidak. Boleh? Tamam. Balik kepada perbahasan. Jelas tu perbahasan tadi? Mungkin itu lebih jelas daripada apa yang ditulis ni. Nanti kita akan tambah lagi. Baik. Yang keempat, perkara yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Beza dengan yang termuntah. Yang termuntah tu lain. Naik kereta, lepas tu orang panggil apa, lalu kawasan yang berliku-liku. Ayat tu simpang siur, macam lagu lah ni. Kemudian pening, muntah. Maka pada waktu tersebut tidak dikira sebagai sengaja lah. Tapi kalau muntah dengan sengaja ni, sengaja istiqaq, nak muntah, paksa muntah, maka waktu tersebut batal puasa. Tamam? Yang kelima, haid. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan anak walaupun tanpa mengeluarkan cairan. Lahirkan anak. Yang itu pun dah dikira sebagai membatalkan puasa. Boleh? Tamam. Baik. Kemudian yang ke-8, gila walaupun sebentar. Gila walau sebentar. Walau lahzah, batal puasa. Yang ke-9, kerana syarat bagi puasa adalah apa dia? Syarat sah puasa apa dia?
berakal. Yang kesembilan, pengsan sepanjang hari. Pengsan sepanjang hari. Irma dan juga as-sukr. Bagi orang yang mabuk dengan yang pengsan, itu disyaratkan bagi mereka sepanjang hari. Kalau 1 detik daripada waktu dalam hari tersebut, maksud siang tu, ada waktu yang mereka sedar pada waktu tersebut, maka sah puasa. Tapi kalau kata mereka pengsan ataupun mabuk sepanjang puasa, ulama beza pandangan tentang mabuk ni. Sebab mabuk beza pandangan ulama tentang masalah tersebut. Nanti kita perincikan. Ada yang mabuk dengan sebab dia yang mengambil benda untuk menjadikan dia mabuk, dan ada yang mabuk tadi bukan dengan dengan pilihannya, bukan dia yang buat mabuk tersebut. Boleh? Jadi pengsan dengan mabuk sepanjang hari. Yang ke-11, murtad. Jadi moga Allah melindungi kita daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Syarat berlakunya batal puasa tersebut adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan baik, syarat-syarat yang menyebabkan batalnya puasa-puasa yang kita sebutkan, puasa-puasa apa dah. Syarat yang menyebabkan batalnya puasa dengan 11 perkara yang disebutkan tadi. Syaratnya apa dia? Mesti dilakukan dalam keadaan alim, yakni mengetahui tentang hukumnya. Dia tahu tentang hukum melakukan perbuatan tersebut tidak boleh, kemudian dia buat. Yang kedua, amid, yakni sengaja. Dia sengaja buat benda tersebut. Yang ketiga, zakir lis-saum, yakni sedar bahawa dia sedang berpuasa. Dan yang keempat, mukhtar, yakni dengan pilihannya tanpa paksaan. Faham? Ini syarat yang 4 ni penting. Semua macam tu. Sama. Kalau ada alim, amid, zakir lis-saum dan mukhtar, maka batal puasa ketika mana dia melakukan perbuatan tersebut. Jika seorang tersebut makan, minum, mengeluarkan mani, mengeluarkan muntah dan berjima', yakni bersetubuh dalam keadaan dia lupa bahawa dia sedang berada di dalam keadaan berpuasa, atau dia dipaksa meninggalkan puasa, jahil, dipaksa meninggalkan puasa tu pula, yang tu perlu perincian lagi tu. Apa yang dimaksudkan dengan dipaksa tadi? Meninggalkan puasa bagi yang mampu memaksanya. Bukan paksaan secara mutlak. Tak. Paksaan tadi dilakukan oleh orang yang mampu memaksa. Tapi kalau yang paksa dia tadi budak kecil, paksa dia suruh buka puasa, dia pun buka terus dia kata, sebab tadi anak saya paksa saya. Saya dah tolak dah. Anak umur 2 tahun. Paksa saya, dia tak makan. Sedih saya anggap dia. Tu bukan paksa. Tu memang rela umumnya. Paksa ni kalau orang tu lebih berkuasa daripada kita, lebih besar daripada kita, lebih sakan daripada kita, dia paksa kita dan kita tidak mampu untuk menghalang, maka waktu baru dikira sebagai muttar dipanggil, ataupun mukrah. Kita dikira sebagai mukrah. Jahil tentang hukum hakam puasa disebabkan baru memeluk Islam, atau jahil disebabkan jauh daripada ulama. Sebabkan perkara tersebut. Itu kata guru kami Maulana Syekh Iman Ifat rahimahullah, jahil disebabkan jauh daripada ulama ini walaupun seorang itu telah lama memeluk Islam, namun dia tinggal jauh daripada para ulama. Yang ni maksudnya. Bukan syarat dia kalau sebab tu dalam syarat bagi jahil ni disebabkan kerana yang pertama baru masuk Islam, yang kedua kerana jauh daripada para ulama. Bukan maksud jauh pada ulama tu maknanya dia baru masuk Islam dan kemudian dia jauh daripada para ulama. Tak. Karena kalau tidak, cukup dengan syarat yang pertama saja. Karena syarat pertama baru memeluk Islam tadi dah mencukupi. Ni dia jauh daripada para ulama dan dia jahil. Jahil ni walaupun dia dah lama dah masuk Islam. Umur kat 70 tahun dah masuk Islam. Tapi dia jauh daripada para ulama. Faham? Maka pada waktu tersebut dikira ma'zur pada waktu itu. Maka puasanya tidak akan terbatal. Jadi kalau kata disebabkan kerana jahil, disebabkan kerana dia tidak sengaja, disebabkan kerana dia terlupa bahawa dia puasa, dan disebabkan kerana dia bukan dengan pilihannya, kerana dia jahil ataupun kerana dia tidak tahu, maka pada waktu tersebut dia dikira sebagai uzur. Ada 4 syarat ni untuk menentukan batal ataupun tidak puasa tersebut. Jadi kalau orang tengok dia ni istimna, talab khurujul mani, maka kita tanya kepada dia, kamu tahu tak berdosa apa ni istimna?
Saya tak tahu. Kamu tahu tak kata ini membatalkan puasa? Saya tak tahu. Tak tahu, maka tidak batal puasanya pada waktu tersebut. Kalau saya tahu, saya tahu kata istimna' tu haram, tapi saya terlupa. Kata tu puasa. Nabi dah duk buat selalu. Maka pada waktu tersebut pun tidak dikira batal. Kerana dia terlupa. Boleh? Syarat dia mesti ada cukup 4 tadi. Baik. Kalau dia tahu dan kemudian dia dia orang panggil apa? Ingat kata tu dalam bulan Ramadan. Cuma dipaksa. Ada orang suruh dia istimna' pada tersebut dan dia tak mahu. Dan orang yang paksa tadi pula ada kuasa. Maka dia lakukan perbuatan tersebut pun tidak dikira batal. Kerana apa? Kerana dipaksa. Baik, di antara perkara yang tidak memudaratkan puasa, yang pertama apa dia? Memakai celak. Bukan celaka, celak. Memakai celaka pula. Ini ada soalan tanya. Kalau orang yang kerasukan macam mana pula? Orang yang kerasukan. Kerasukan ni dia macam mana? Nak kira gila ke orang kerasukan ni? Dia kira sakit. Dia bukan kira gila kan? Dia sakit, dia gila. Dia panggil junun. Tak, dia tak kira junun. Orang yang kerasukan tidak dikira sebagai majnun. Bagaimana dia ada sedak lagi. Kalau kata dia ada tempoh, dia termasuk dalam bab mughma alaih. Ataupun kena marat. Sakit tersebut yang kalau kata dia pengsan, contohnya selepas tu dia pengsan dan ada satu detik dalam sehari tersebut, dalam waktu siang tadi dia sedar, maka sah puasa. Tak ada masalah. Baik. Kemudian ini antara perkara yang tidak memudaratkan puasa. Memakai celak di mata walaupun terasa serbuk celak itu ditekaknya. Di sini perlu kepada tafsir. Kalau dia terasa serbuk tadi, maksudnya dengan maksud athar, celak tadi ni rasa saja, itu tak apa. Tapi kalau serbuk tu memang dia rasa sungguh, ini perlu kepada penjelasan. Maksudnya ain celak tadi yang dia rasa. Yang kita maksudkan sini walaupun terasa serbuk celak tadi ni, maksudnya terasa ini perlu pembetulan ni. Bukan terasa serbuk tadi dengan makna ain. Sebut tadi maksudnya asar celak tadi, maksudnya bau rasa pada celak tu terasa pada tengkak ni. Kalau dia rasa pek-pek ke disebabkan kena pakai celak tadi, maka tidak batal. Tapi kalau serbuk tu sendiri yang rasa, dia rasa macam ada pasiak dekat tengkak dia, dekat cekak dia kerana celak tersebut, maka batal puasa pada waktu tu. Kata ulama. Yang kedua, menelan air liur yang suci tanpa campuran sesuatu. Ni hakim tolong tanda sikit. Yang nombor 1 ni perlu kepada tafsiran. Ataupun kita tukar tulis, bukan terasa serbuk tu. Terasa kesan celak tu. Ataupun serbuk tu dibuang. Terasa celak itu ditekaknya. Rasa celak tu, bukannya serbuk tu. Rasa celak. Itu kena ambil berat. Ni Ustaz Najib tanya ni, macam mana kiraan satu lahzah? Satu lahzah ni seperludah ya. Maksudnya sedetik. Satu lahzah ni kira sedetik. Itu bahasa lah. Satu lahzah maksudnya satu detik. Walau sedetik, dia sedap. Sebelum terbenam matahari, dia tersedak sat pada waktu tersebut dan pingsan balik, sah puasa dia. Yang kedua, menelan air liur yang suci tanpa campuran sesuatu. Ni sah puasa, tidak ada masalah. Yang ni yang nanti akan bincang masalah berkenaan dengan gusi berdarah. Yang gusinya berdarah macam mana hukumnya. Syarat di sini mesti air liur tadi suci tanpa campuran sesuatu. Tu tidak ada khilaf dah. Air liur. Tapi kalau air liur tu rasa sirak, tu bukan ni. Tu mungkin dia makan sirak tu. Air liur tu rasa macam tarik tak? Macam mana tu? Kita tarik sebelum tu kan. Jadi sebab tu kena kumuk betul-betul. Takut ada rasa dan campuran, maka tu boleh membatalkan puasa. Yang ketiga, menjelirkan lidah dan di atas lidah tersebut terdapat air liur kemudian menelannya. Dia jelir lidah,
kat atas tu ada air liur, kemudian dia telan balik. Dia masukkan balik lidah. Maka tidak batalkan puasa. Yang tak boleh, mengeluarkan air liurnya di luar daripada mulut, diletakkan di bibir, kemudian dijilat balik air liur tersebut. Yang tu yang membatalkan puasa. Kerana masukkan balik sesuatu ke dalam rongga. Yang keempat, tertelan lalat. Nyamuk ataupun debu. Di jalanan. Walaupun sengaja dia membuka mulutnya. Nampak lalat teruk sangat lapak ni. Lalat pun tak apa lah. Lalat lalu masuk dalam mulut. Nyamuk masuk dalam mulut ataupun debu masuk dalam mulut, maka walaupun sengaja dia buka mulut tersebut, maka tidak batal puasa. Kerana dia bukan memasukkan, benda tu masuk ke dalam mulut dia. Yang kelima, debu tepung memasuki rongganya. Dia masak, kemudian debu tepung tu masuk dalam rongga badan. Boleh? Ni roti ni, buat roti. Dapat roti Rusia lagi, tak Taki tu beli ni. Taki beli sikit sangat apa ni. Ustaz tak nak makan, budak-budak tu hentam habis. Tak ada kaitan dengan tajuk daurah pada hari ni, kerana tu kenaan dengan makan. Tahu tak puasa lagi. Baik. Yang ke-6, memasukkan semula ususnya. Baca elok no, ususnya. Yang yang tu bukan nama orang. Masukkan semula ususnya yang terkeluar. Ni soalan bagus ni. Baguslah soalan ni. Ni baru kena ni, masuk bab lah ni. Kalau titik airmu dalam mata, sebab kebiasaannya titisan airmu akan terasa hingga ke rongga, boleh ataupun tidak? Tidak ada masalah. Nah, yang pertama, para ulama fuqaha mengatakan bahawa mata tidak termasuk rongga yang maftuh. Dia bukan manfaz maftuh. Walaupun kita terasa adanya rasa di sini, dalam tekak kita terasa tadi, dia ada satu urat yang sangat halus yang menyampaikan rasa tersebut sampai ke tekak. Sebab tu dia manfaz dia bukan manfaz maftuh. Boleh faham? Jadi kalau ada rasa pahit dan sebagainya, itu rasa lah, maka pada waktu tersebut tidak membatalkan puasa. Ni kalau ada orang tanya, kalau orang tu kumpul air liur, kemudian dia minum air liur tersebut, kumpul di mana tu? Dia nak balik kumpul di mana? Kumpul dalam mulut tak apa, kumpul di luar tak boleh. Tadi dia kumpul tu penuh cawan, minum balik Allah. Rasa Allah Akbar kan. Yang tu batal ya. Kalau dia kumpul kat luar batal. Kumpul dalam mulut tak apa. Dia duduk saja, duduk penuh mulut, tak hilang dahaga. Try buat tengoklah. Baik. Boleh? Ni banyak soalan ni. Sabar tak? Dia ada inhaler lah apa semua, tadi lagi sabar. Dia ada tajuk dia nanti sampai bab dia. Bab inhaler apa semua. Baik. Kita baca, bagi faham ini dulu. Bagi faham ini dulu. Kemudian yang ketujuh, termasuk air ke dalam rongganya. Silap tadi, baca tadi. Memasukkan semula ususnya yang terkeluar daripada lubang punggungnya disebabkan buasir, tanpa memasukkan sesuatu yang lain bersama jari yang menolaknya. Itu tak apa. Jadi contohnya dia tengah teran berak, kemudian dia keluar usus dia sekali. Ini orang yang buasir, yang kalau teruk sampai tahap macam tu, maka dia tolak balik usus tadi masuk. Syaratnya usus tadi masuk tanpa masuk sesuatu yang lain dengan usus tadi. Tapi kalau macam usus tu masuk, kemudian kita basuh, kita tak basuh berak lagi, taik tu ada dekat situ, kita tolak masuk kali dengan taik masuk sekali, batal puasa. Kena ingat. Jadi kena basuh dulu, kemudian baru masukkan balik. Usus tadi ditolak masuk bersama dengan jari. Jari kita terpaksa lah, sebab nak bagi dia masuk, takkan nak macam tu, macam mana benda lembek kan, takkan nak buat tolak sampai kat ujung tu, lepas tu suruh dia masuk sendiri. Saya hantar kat ni tak boleh.
Dia tolak sampai ke dalam lah. Tolak masuk sampai ke dalam dengan jari dia, maka yang usuh tu pula dia jenis peramah ni. Tolak sampai masuk dalam, tolak masuk, kena masuk sampai ke dia, kena keluar balik, masuklah sekali. Tu payah. Melawak orang petang-petang ni. Jangan serius sangat. Malaysia pukul apa ni? Malaysia pukul 9 malam. Baik. Termasuk air ke dalam. Itu yang bab usus. Saya kita tengok balik soalan lagi. Saya kita akan scroll balik soalan untuk kita tengok balik. Baik. Yang ketujuh, yakni perkara yang tidak memudaratkan puasa. Apa dia? Termasuk air ke dalam rongganya daripada wuduk, mandi, berkumur dan mengeluarkan air daripada hidung. Yakni istinsyaq ketika mandi dan wuduk dengan syarat ianya masuk ke dalam rongga, bukan disebabkan berlebih-lebihan ketika berkumur dan beristinsyaq. Tiada beza sama ada wuduk dan mandi tersebut wajib ataupun sunnah, walaupun dia menyelam di dalam air. Jadi kalau termasuk air ke dalam rongganya disebabkan kerana wuduk ataupun kerana mandi ataupun berkumur dan juga istinsyaq, maka tidaklah membatalkan puasa tersebut ketika dia mandi tadi, dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Jadi kumur berlebih-lebihan ni maksudnya sama ada dengan bersungguh-sungguh sampai menyebabkan masuknya air ke dalam apa ni, rongga, ataupun lebih daripada yang disunnahkan. Kumur kali yang keempat kemudian masuk, itu pun termasuk berlebih-lebihan. Dia faham? Ini soalan ni. Telan air liur basi macam mana, Ustaz? Telan air liur basi. Jadi bagus, soalan tu bagus. Air liur basi ada dua. Ada yang mana keluar daripada perut dan ada yang keluar daripada bahagian mulut. Yang tidur dalam keadaan berbaring, dia biasanya akan keluar daripada perut. Dan ni akan bau busuk tu. Duduk busuk. Tapi yang keluar daripada perut lebih busuk. Dan kemudian kita telan yang tu, itu boleh menyebabkan batal puasa. Tapi dia perkara yang sangat susah untuk dibezakan. Kerana kedua-duanya berbau. Maka kalau kita tahu, maka jangan ditelan. Kalau kita tidak tahu, maka hukumnya dengan yang asal. Asal hukumnya kepada yang tidak membatalkan. Boleh? Tapi kalau tidak duduk. Orang yang tidak duduk, kemudian ada air yang bertakun dalam mulut, itu pun akan menyebabkan berbau. Dia masih lagi dalam tempatnya, daripada mambaknya, daripada tempat asal keluarnya air liur tersebut. Cuma dia berbau disebabkan kerana bertakung lama. Maka yang itu kalau ditelan tidak membatalkan puasa. Yang batal kalau keluar daripada perut. Cuma kalau susah untuk kita nak bezakan perkara tersebut, maka dia tidaklah membatalkan puasa kita. Baik. Kita baca balik soalan ni, kita jawab balik. Ya. Ya ni, na'am ni maksudnya, ini istidrak ni maksudnya. Ya maksudnya, namun jika dia mengetahui dengan adat kebiasaannya, air akan masuk melalui rongganya yang menyampaikan ke perut disebabkan menyelam, di dalam keadaan dia tidak mampu menghalangnya, maka haram ke atasnya menyelam. Jadi puasanya akan terbatal jika ia memasuki rongganya. Baik, kalau dia tahu kalau dia menyelam biasanya akan masuk dalam rongga. Tahu keadaan tersebut. Maka batal puasa kalau dia selam. Namun jika dia tidak mampu mandi melainkan dengan cara menyelam, maka puasanya tidak terbatal. Dia tak boleh nak mandi melainkan dengan cara selam saja. Tentu ayat tadi kurang pada 2 kolah. Dan kalau kata dia cebok, nanti takut menyebabkan air terjatuh balik ke dalam tu, dia nak mandi wajib. Dia nak mandi wajib ni. Ayat tu kurang pada 2 kolah. Okay? Jadi kalau dia cebok, mandi, nanti takut air yang daripada basuhan yang wajib tadi mercik masuk balik, air tadi dia mustakmal semuanya. Dia bimbang dengan perkara tersebut, maka dia pun masuk seluruh tubuhnya dalam air yang kurang pada 2 kolah tersebut dan dia niat mandi wajib. Selam, lepas selam niat mandi wajib, bangkit, maka dia akan jadi suci seluruh tubuhnya pada waktu tersebut. Faham? Itu antara sebabnya. Kalau macam tu punya cara, maka tidak ada masalah. Kalau kata, walaupun dia tahu kata kalau dia selam takut nanti termasuk air dalam rongga dia.
maka tidaklah membatalkan puasanya pada waktu tersebut. Baik. Masalah. Jika terdapat pada mulutnya atau hidungnya najis yang memerlukan kepadanya berlebih-lebihan dalam berkumur atau beristinsyak atau membersihkannya sehingga menyebabkan air termasuk ke dalam rongga, maka tidak terbatal puasanya kerana perbuatan tersebut diwajibkan ke atasnya. Ini kan jadi tak dibenarkan. Cuma ada masalah yang dibenarkan bagi kita bersungguh-sungguh dalam kumur tersebut. Kalau kata di dalam mulut kita, dalam hidung kita ada najis yang memerlukan kepada berlebih-lebihan dalam berkumur. Contoh seperti berdarah pada gusi. Yang kita terpaksa bersungguh-sungguh kumur untuk menghilangkan darah tersebut, maka hukumnya tidak masalah kalau termasuk ke dalam mulut pada waktu tersebut. Al-Imam Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala, yakni Al-Imam Amin Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, telah menyebutkan bahawa masuk air ke dalam rongga itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, akan terbatal puasa secara mutlak, sama ada berlebihan ataupun tidak. Ini pembahagian ni comel, pembahagian Imam Qurdi ni. Jadi masuk air ke dalam badan ni ada 3 bahagi. Yang pertama, masuk terbatal puasa secara mutlak, sama ada berlebihan ataupun tidak. Ini seperti masuknya air tersebut setelah melakukan perbuatan yang tidak dituntut, seperti basuhan yang keempat. Ini sama ada bersungguh-sungguh ataupun tidak, berlebih-lebihan ataupun tidak, karena dia ada lebih daripada yang dituntut. Basuhan yang keempat bagi wuduk contohnya. Menyelam dalam air jika mampu mandi dengan selain menyelam. Ni. Yang ketiga, mandi untuk bersejuk-sejuk. Yang ni kalau masuk air, sama ada berlebihan ataupun tidak, batal wuduk. Dan kemudian semata-mata membersihkan badan. Itu tujuannya. Ini berdasarkan pandangan yang muktamad bagi masalah mandi dengan tujuan bersejuk-sejuk dan membersihkan badan semata-mata. Jadi bila sebut di muktamad, maksudnya ada khilaf. Di muktamad, mandi bersejuk-sejuk, mandi dengan tujuan untuk membersihkan badan, maka ini akan membatalkan puasa kalau kata masuk ke dalam rongga. Yang kedua, akan terbatal kalau berlebihan. Tadi yang pertama, berlebihan ke tak berlebihan ke, masuk dalam rongga batal puasa. Tengah mandi nak sejuk-sejuk, kita balik daripada kerja, kita nak bersihkan badan. Bersih badan. Mandi relax-relax, masuk yang telinga, batal puasa. Faham? Sambil mandi tu sambil duduk kumuk, tertelan. Dah letak mulut dah betul-betul dengan shower. Tak, mulut tadah mulut tu bukan ni, tu memang nak telan. Keluar beli ayak je, rasa tenang. Tak lega apa, perut penuh ayak. Yang kedua, akan terbatal puasa jika berlebihan. Ni kalau kata yang kedua ni, kalau berlebihan baru batal puasa. Ini seperti masuknya air tersebut ketika berkumur yang dituntut. Yang ni batal kalau berlebihan saja. Kalau air masuk tadi berkumur dengan ketika berkumur yang dituntut ketika wuduk. Maksudnya berkumur yang pertama, kedua dan ketiga. Itu kalau berlebihan, masalah. Tapi kalau kata dengan tujuan untuk nak mengeluarkan daripada najis dan sebagainya pada mulut, maka itu tidak ada masalah. Tamam? Itu yang ketiga. Jadi terbatal, yang kedua terbatal puasa jika berlebihan. Ini seperti masuknya air tersebut ketika berkumur yang dituntut ketika wuduk. Yang ketiga, tidak terbatal secara mutlak. Ini walaupun secara berlebih-lebihan. Ini seperti seorang yang membasuh mulutnya dan hidungnya yang terdapat padanya najis, kerana perbuatan membasuh najis itu adalah wajib. Jadi faham tak? 3 pembahagian ni sangat penting untuk kita faham, kerana faham yang ni insya-Allah kita akan faham masalah. Saya sebut kitab saya ni, saya letakkan yang dawabit untuk kita memahami masalah. Boleh? Baik. Ini ada lagi permasalahan, dia kata diharamkan ke atas orang yang berpuasa meraba atau menyentuh atau lams ataupun mubasyarah dan mencium jika ianya akan menyebabkan syahwatnya bergolak. Jika perbuatan tersebut tidak menggerakkan syahwatnya, maka hukumnya adalah makruh. Jadi haram bagi kita untuk nak menyentuh isteri kita dalam Ramadan, nak pergi sentuh bini pula, nak pergi cium bini kita. Dan kalau kita tahu bahawa syahwat kita akan bergolak setelah melakukan perbuatan tersebut, dan kerana ini hukumnya adalah haram. Ada
Tapi kalau kata perbuatan tadi tidak menggerakkan syahwatnya, maka hukumnya adalah makruh. Jadi muka surat yang ke-22 bagi kitab saya ni dalam PDF muka surat berapa? Muka surat 17. Yang dalam bahasa muka surat 17 kita akan sambung pada esok hari insya-Allah taala. Jadi memang khatam ni memang. Tu kita bahagi elok dah. Cuba kita jawab soalan tu. Tengok balik kalau yang perlu kita jawab, yang tak perlu kita tunggu pada waktunya. Tengok soalan yang sebelum ni. Aimo kita dah jawab. Baik. Bagaimana hukum inhaler bagi yang menghidap penyakit asma? Yang ni nanti kita akan jawab di belakang nanti. Inhaler termasuk memasukkan ain sebenarnya. Ikut pandangan yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Kita jawablah ringkasnya macam tu. Inhaler membatalkan puasa. Kerana dia termasuk ain dan dia akan masuk ke dalam rongga. Cuma sebahagian para ulama lagi mengatakan tidak membatalkan puasa. Orang panggil apa? Boleh baginya untuk memakai inhaler. Itu pandangan yang kedua. Cuma kedua-dua pandangan tetap juga mengeluarkan dengan mengatakan bahawa kalau yang pegang batal, selesailah. Ini kena qada. Yang pegang pandangan yang kata tidak membatalkan puasa pun mereka anjurkan setelah tamatnya puasa, dan kalau dia mampu, kerana kalau dia guna inhaler tadi pada waktu yang tertentu saja. Maksudnya bukan sepanjang masa nak kena guna inhaler. Jadi kalau kata dia tahu, kata biasanya kalau sehari itu waktu pagi dia guna inhaler, insya-Allah dia tidak akan terkena asma. Hari tersebut dia akan biasa saja. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebaiknya untuk dia gunakan pada waktu yang dia rasa boleh guna. Yang ini sebelum mula puasa. Tapi kalau dia kata tak, tengah-tengah hari pun kadang-kadang datang penyakit tersebut, ni penyakit yang dah teruk, maka dia wajib kena guna benda tersebut, kalau tidak mati dia. Maka pada waktu tersebut dia dikira uzur. Jangan bimbang tau. Dia masalah sekarang ni, kalau kata batal puasa tadi, ada orang kadang-kadang dia fikir macam ni tau. Bila dah pakai inhaler, puasanya batal. Dia kira berdosa. Tak berdosa. Dia batal puasa, dia wajib qada, dan dia uzur. Tak berdosa dia. Faham? Dan sebaiknya bagi dia adalah untuk dia imsak daripada dia makan pada hari tersebut, kerana menghormati waktu. Dia kena imsak. Walaupun kerana dia dah pakai yang tu, maka dia imsak juga. Dia cuma pakai ubat tu saja. Tapi kalau dia memerlukan kepada makan, kalau tak makan mati pula, yang tu lain pula lah. Boleh? Hatta pandangan yang membenarkan sekalipun, mereka tetap mencadangkan untuk mengqadakan semula puasa tersebut setelah habis Ramadan. Tak diqadakan puasa khuruj minal khilaf. Khuruj minal khilaf. Ini pun hatta itu pun tidak ditinggalkan. Kecuali orang tadi, maksudnya pengguna inhaler tegar, yang dia tidak boleh meninggalkan inhaler langsung. Yang ni yang menyebabkan dia tidak boleh untuk keluarkan tak boleh nak qada, maka kata ulama bayar fidyah. Dianjurkan kepadanya untuk membayar fidyah setelah mana selesai puasa, kerana dia tidak mampu untuk puasa. Hatta pandangan yang kedua, pandangan yang kata boleh tak puasa tu pun, puasanya tidak batal pun, disuruh kepadanya untuk bayar fidyah. Kemudian soalan ni, Ustaz, adakah lendir berwarna putih yang ada pada kebiasaan pada tekak orang yang tidak membatukkan dan tidak datang daripada penyakit, adakah itu dikira membatalkan juga puasa jika tertelan? Lendir pada tekak. Lendir pada tekak yang duduk jangan lebih daripada makrash kha ataupun ha, yang Imam Nawawi sebut. Kalau lendir tadi naik pada makrashnya lebih pada tu dan kita tidak keluarkan, dimasukkan balik, batal puasa. Tapi kalau bawah pada makrash ha, ni mana? Hujung anak tekak tu. Lebih daripada tu, batal puasa. Kalau kata kita masukkan balik. Tapi kalau lebih, maksudnya dia terkeluar dah sampai ke ruang zahir mulut, dan kita ludah, tak ada masalah. Itu maksudnya. Baik. Ni Ammar dah tanya, Ammar Fauzi tanya bagaimana dengan penggunaan inhaler, saya dah jawab tadi. Bulan air basi pun tanya dah. Najis yang terkeluar sikit daripada usus dubur, lepas tu kemut masuk balik, adakah batal puasa? Batal. Ustaz, bagaimana jika wanita yang memakai gincu kemudian mengelap bibirnya dengan lidah dan terasa perisa gincu itu, adakah terbatal puasanya? Batal. Gincu kerana dia ain. Gincu dipakai kerana dia ain, merah tu. Kemudian dia terjilat,
dan kemudian masuk ke dalam mulut, batal puasa. Ustaz, jika seorang menyangka bahawa dia jima' isterinya dalam mimpi, padahal sebenarnya dia sedang jima' dengan isterinya, adakah batal puasanya dan bagaimana hukumnya itu? Tidak batal. Tidak batal. Kecuali kalau tengah duduk jima' tu dia sedak dah, oh rupanya betul. Teruskan jima' juga. Maka pada waktu tersebut dia akan dikenakan dengan kafarah. Dalam waktu siang lah. Waktu malam tak ada orang bincang kan. Dan waktu malam pun dia takkan tanya. Cuma yang masalah lagi kalau dia bermimpi berjimat dengan isterinya. Bila bangkit-bangkit tengok jimat sungguh dan rupanya dia tak kahwin lagi. Tu masalah tu. Isteri siapa yang dia jimat tu? Pok Mang is watching. Salam Ustaz. Andai kata orang perempuan tu ada masalah keputihan, jika dia nak sembahyang, dia tetap kena korek gok sikit. Oh ni Terengganu ni. Faras untuk buang keputihan itu, adakah dikira batal juga puasa dia jika dia korek pada siang hari di bulan puasa? Ya, batal puasa. Karena kalau keputihan, ulama bincang keputihan ni masalah dia hanya najis saja. Ada sebahagian pandangan ulama kalau di luar daripada kawasan kemaluan itu tidak najis. Kerana dia jadi daripada peluh, maka dia tidak najis. Kalau ikut pandangan yang kata yang keluar daripada luar, daripada bahagian luar, maka dia dikira daripada peluh dan kemudian tidak membatalkan. Dia pergi korek pula masuk dalam itu membatalkan puasanya. Kerana dia memasukkan sesuatu. Yang ini dipanggil dukhulud dakhil. Dia memasukkan sesuatu ke dalam rongganya. Tamam? Selepas selesai gosok gigi, soalan lain, kemudian telan air liur, terasa ubat gigi walaupun dah berkumur berulang kali, adakah terbatal puasa? Jazakumullah khair. Gosok gigi kemudian telan air liur, terasa ubat gigi tadi. Kita dah berkumur beberapa kali, maka tu dimaafkan. Yang tu dia terasa tadi hanya rasa saja, bukan dia punya ain ubat gigi tadi, dia rasa saja. Ada benda yang kadang-kadang dia susah untuk nak ihtiras, kita nak buang tu susah. Maka tidak batal. Ustaz, macam mana jika saya mandi untuk sejukkan badan kerana badan saya terkadang panas, boleh mendatangkan migrain? Migrain kita berpindah negara kan? Apa ni orang panggil apa, rasa apa? Migrain. Migrain. Saya yang silap baca. Jadi migrain. Dikira darurat ke ataupun sama hukum mandi untuk sejukkan badan? Ya, sama hukumnya. Mandi sejukkan badan. Jadi mandi tadi kena jaga, jangan sampai air masuk ke dalam badan. Dan masuk dalam rongga. Masuk dalam rongga batal wuduk. Kenapa? Kerana mandi tadi tujuan dia untuk nak menyujukkan badan. Kalau seorang itu terlihat seorang wanita atau gambar wanita hanya sekali, tapi sekali lihat tu air mani dia terus keluar, apakah hukumnya? Dia tengok seorang perempuan ke, gambar perempuan kan, dan sebagainya. Dan kemudian keluar air mani, dilihat balik kepada adatnya. Kalau adatnya, kalau tengok sekali, pernah dah sebelum ni tengok keluar air mani, maka batal puasanya. Tapi kalau bukan adatnya begitu, maka tidak membatalkan puasanya. Faham? Betul. Afwan Ustaz, mohon ulang bahagian keluar mani. Al-lams, tastahi, tiba'ah, salimah, mahram, ghair mahram. Keluar semua istilah tu. Esok kita ulang. Esok kalau kata perlu kita ulang balik benda tersebut. Cuma baca balik itu insya-Allah khair dalam tu, ataupun dengar balik yang saya syarah. Sebab ni rakaman. Dia live dan kemudian boleh dengar balik selepas ni. Dengar balik insya-Allah fahamlah. Tak perlu syarah balik dah esok. Dengar balik. Yang penting rajin melihat balik. Itu saja. Salam Ustaz, perempuan jika tak ganti puasa kena bayar fidyah kan? Jika dia tak pernah ada niat nak bayar, macam mana Ustaz? Ni tafsil. Bukan semua perempuan tinggal puasa kena bayar fidyah. Ada perempuan yang tinggal puasa tak kena bayar fidyah. Nanti akan sampai pada bab ni insya-Allah. Kita akan tafsirkan perkara tersebut. Jadi nanti soalan ni dia tak akan tanya lah. Sebab dia ingat kalau perempuan tak puasa kena bayar fidyah terus. Tak semestinya. Ada pembahagian dia juga. Nanti kita akan tengok pada pembahagian tersebut insya-Allah taala. Alhamdulillah semua dah jawab, no? Insya-Allah. Ya. Ya, memasukkan sesuatu batal puasa. Dia uzur. Dia uzur.
Tak berdosa lah maksudnya. Puasa batal tak? Puasa batal. Puasa batal dan dia uzur. Terpaksa masukkan dalam hidung kan COVID. Terpaksa masukkan dalam hidung tu kan. Baik, batal tak puasa orang ni? Ya batal. Batal puasa tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali dilakukan waktu dia tidur. Tidur kita yang masukkan. Tak senang. Faham? Tapi kalau kata dia dalam keadaan sedar, kemudian dimasukkan dalam dia punya ni, maka pada tersebut batal puasanya. Cuma dia kena qada selepas tu. Itu selesai. Boleh? Jadi tanya soalan ni, Ustaz, adakah keturunan Rasulullah masih ada? Ni tak ada kaitan ni dengan bab ni. Ada lah. Memang ada lagi sampai lah memang. Keturunan Rasulullah masih ada lagi. Dan adakah keturunan Rasulullah tu adalah golongan Habib? Ya, kalau namanya Habib. Gelaran Habib tu gelaran. Ini bukan tajuk dia ni. Kita bincang pasal puasa ni. Kita bukan bincang pasal apa ni, keturunan. Ma'ruf benda tersebut. Buka dalam, tengok memang dah ma'ruf benda tadi. Ada, keturunan Nabi masih ada. Salam Ustaz, kalau pakai alat bantuan pernafasan dekat hidung tu, bantuan pernafasan dekat hidung, batal tak puasa kita? Tak, pernafasan. Dia bukan ain. Kita pakai alat bantuan tu adalah, tu bukan ain. Tu adalah apa ni, orang panggil oksigen. Maka tu tidak membatalkan puasa. Baik. Masukkan masa tidur terkejut, kena pengajar Ustaz, sebab terkejut. Maksud dia ditidurkan lah. Bukan tengah duduk tidur tu, nurse pergi duduk cucuk begitu. Memang kena pengajar lah. Lepas tu sini, Assalamualaikum Ustaz, derma darah batal tak puasa? Ni akan kita bahas esok insyaAllah. Derma darah adakah batal puasa ataupun tidak? Boleh? Sebab ada benda yang dikeluarkan tapi tidak membatalkan. Ada yang keluar, khurujul qarish pun membatalkan. Antaranya apa yang tidak membatalkan? Darah. Benda yang dikeluarkan tapi tidak membatalkan puasa adalah darah. Jadi termasuk juga dengan derma darah. Jadi kita akan bincang insyaAllah. Oh, banyak lagi ni. Cukup itu. Esok insyaAllah kita jawab balik. Esok kalau yang ni, minta tanya balik esok insyaAllah. Dia tanya apa hukum lepas sahur kita berus gigi apa semua sekali itu. Hukumnya harus. Yang makruhnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, tu selepas zawal. Selepas tergelincir matahari itu yang makruh. Daripada waktu pagi tidak ada masalah. Untuk kita nak siwak, berus gigi dan sebagainya, tidak ada masalah. Faham? Ni banyak lagi. Cukup lah. Ni soalan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya nak tanya. Kalau kita memasakkan, baca lagi soalan. Lepas tu kita merasa makanan tu, adakah batal puasa kita? Tidak batal kalau rasa makanan tadi. Bukan ambil ikan tadi, makan setengah. Tu makan orang panggil, tu tak rasa. Dia rasa ni sikit je. Ambil rasa kat lidah, tak. Rasa manis ke masam ke masin ke. Tapi kalau dia terasa kenyang, tu dah lain lah. Tu dah lain. Kena faham elok. Itu sebab saya rasa tu terasa kenyang tak? Rupanya habis dah 2 ekor ikan yang saya masak tadi, maksudnya tak puasa lah tu. Saya tanya, kalau sengaja telan sisa air kumur, batal tak puasa? Batal lah cik. Ada orang kumur dengan liok dia kan? Batal. Sisa kumur ketika wuduk, kumur-kumur, oh mungkin dia maksudkan sini kumur keluar, kemudian ada sisa lagi ayat dalam tu. Yang tu dah susah untuk nak taharrus daripada ayat tersebut. Dan ada orang yang dia akan bersejuk pada bulan Ramadan ni, dia suka masuk air dalam mulut dia. Apa hukum masuk air dalam mulut untuk nak elakkan daripada panas? Dia betul air dalam mulut. Tapi bukan telan. Bukan duduk sambil-sambil duduk. Sedap air ni. Dia bubuh air dalam mulut nak bagi sejuk saja. Kemudian dia akan keluarkan balik dan keluarkan air itu balik. Kalau tertelan pada waktu tersebut, batal tak puasa? Tidak batal. Kata sebagian ulama. Tidak. Nanti kita akan masuk. Dan ada dalam ni nanti, insya-Allah. Baik. Ini soalan yang terakhir lah. Memang terakhir betul ni. Oh, banyak lagi ni. Esok lah. Esok kita jawab. Dan minta kepada yang bertanya ni, minta ulang balik soalan tersebut kepada kita. Ataupun minta kepada Ustaz Taki kita untuk tulis balik soalan tadi. Taki lagi. Minta orang lain lah. Minta Siraj lah.
Tuan tengok balik soalan yang Ustaz tak jawab tu, tulis balik atas kertas, esok bagi kat Ustaz untuk jawab pada soalan yang kau tanya ni. Kesian kan? Kan? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.